Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah di channel kita. Terima kasih di channel kita malam ini di TikTok, YouTube dan juga di Facebook. Okay, suara jelas. Terima kasih, suara jelas. Itu yang kita nak dengar. Okay. Alright, so basically kita akan menyentuh beberapa perkara malam ni. Pertama sekali, calon-calon yang paling utama lah, sebenarnya bukan pertama sekali yang calon yang telah diumumkan tadi. Seperti mana yang kita ketahui, senarai-senarainya telah pun keluar. Sekarang saya boleh cerita. Okay, itu nak cerita tak boleh kan? Kita nak cerita macam mana? Kan kita tak dibenarkan bercerita. So hari ni kita boleh bercerita lah. Alright, so daripada pengumuman tadi saya nampak bahawa ada yang bagi orang ramai mengejutkan, dan ada yang sudah dijangka, ada yang calon baru yang mungkin tak kenal, dan ada yang menariknya salah satunya adalah calon LTL, IO LTL kita. So salah seorangnya adalah calon IO LTL yang dipilih. Dia call saya beberapa hari yang lepas. Beliau berkata dia mungkin akan dipilih, dia kata. Saya kata tahniah, cuma bersiap sedialah sebab dia akan lawan The Giant Killer. Persoalannya siapakah beliau? Siapakah beliau? Apakah peluang beliau dan siapa dia akan lawan siapa? Itu yang menariknya tu. Jadi kita akan ceritakan malam ni, insya-Allah. Jadi siapa yang tahan, tunggulah. Pala saya pun pening ni. Okay, so itu saya cerita pasal Husam kan. Dulu saya cerita pasal Husam. Saya tak ada benar akan cerita pasal Husam. Malam ini telah declare segala-galanya, maka kita pun boleh cerita lah. Akhirnya okay. Alright, so dalam keadaan sekarang, insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya kita untuk nak membawa yang terbaik buat rakyat Malaysia. Sebelum itu kita dapati terdapat pertembungan di antara DAP dan Amanah yang bertembur di Cangkat Jong, di Dun Cangkat Jong. DAP dan Amanah, dua komponen PH, bakal bertembung di Dewan Undangan Negeri Cangkat Jong pada pilihan raya ke-15 ini. Yang Cangkat Jong ni dekat Perak lah. Ini selepas kedua-dua parti itu mengumumkan calon mewakili parti masing-masing bagi kerusi Dun tersebut. Sementara Amanah pagi tadi mengumumkan Muhaimin Salam sebagai calon PH. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mengumumkan Badrul Hisham Badaruddin selaku calon mewakili parti itu. Pada 2018, Cangkat Jong dimenangi oleh calon BN Muhammad Azhar yang mengalahkan calon PH Muhammad Faizul Muhammad Ismail bersatu dengan majoriti tipis 67 undi. Itu antara sebab utama kenapa pertembungan ini berlaku. Soalan dia, pertembungan ni saya tak tahu kawasan Perak, saya tak tahu kawasan lain, dan pernah berlaku di kawasan Sarawak sebelum ini. Isu dia bagaimana dengan Sabah Sarawak pula? Kenapa tak ada pengumuman malam ini? Sabah Sarawak tidak ada pengumuman pada malam ini, sebagaimana yang saudara Rafizi sebut. Rafizi sebut hari itu bahawa Sabah dan Sarawak akan bertembung. Sabah dan Sarawak akan bertembung pula. Akan diumumkan pada Sabah dan Sarawak akan diumumkan pada minggu hadapan. Dijangkakan pada 1 hari bulan atau 2 hari bulan, mungkin awal sikit, mungkin 30 hari bulan. Kerana 1 hari bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tiba di Sarawak, di Seri Aman kalau tak silap saya, di Bandar Kuching kalau tak silap saya, dan juga di Miri pada 1 hari bulan itu. Dan kemudian 3 hari bulan kalau tak silap saya beliau akan pergi ke Sabah untuk upacara jelajah Pakatan Harapan lah. So bukan setakat Datuk Seri Anwar akan ada Mak Sabu, akan ada pimpinan-pimpinan DAP, semua akan turun lah di dalam himpunan Mega Pakatan Harapan. Berkemungkinan Rafizi mungkin ada, tapi tak sure lagi, sebab sekarang ini Rafizi tidak dibenarkan masuk ke Sarawak, tapi dia boleh masuk dengan memohon lah. Kalau dibenarkan dia datang untuk membuat ceramah, berkemungkinan dia akan berada di bumi Kuching, di bumi Kuching dan juga Miri Sarawak. Saya 1 hari bulan ini, which is dalam beberapa hari lagi ni, saya akan berada di Miri Sarawak. Saya akan berada di Miri kerana bermula daripada esok hari sampai 1 hari bulan saya akan membuat latihan pacar polling agent, counting agent di Miri Sarawak. Hari ini saya berada di Hotel Lawas. Alright. So dijangkakan jumlah kerusi di dalam PKR ini lebih kurang dalam 100, almost 100. PKR antara parti terbesar yang menyenaraikan di kalangan komponen PH lah, yang menyenaraikan calon untuk bertanding dalam PRU kali ini.
Alright, so kalau kita tengok secara keseluruhan dia, di Johor kalau kita tengok, saya sebut tadi di Unit Suara ni, kawan-kawan saya sebut, kawan-kawan saya saja yang saya kenal lah, kawan-kawan yang saya kenal. Yang saya tak berapa nak kenal, bukan saya tak nak sebut, minta maaf sebab kita nak utamakan kawan-kawan kita dulu. Unit Suara dekat Segamat Johor, Dr. Zaleha dekat Sekijang, Syed Ibrahim dekat Ledang, On Bakar dekat Batu Pahat. Sebelum ini beliau berada di bertanding di Semburung lawan Syambuddin, sekarang dia masuk tempat pengkhianat. Mazli Malik Simpang Renggam, Jimu Pua di Teberau, Hasan Karim di Pasir Gudang, beliau pernah menulis artikel pasal saya, very positive one, thank you. Akmal Nasir di Johor Bahru. Kemudian YB Prof Rosnah Alwai, yang Prof Rosnah malam yang live dengan saya pada malam itu, beberapa malam yang lepas di Tangga Batu. Di Tangga Batu saya live dengan beliau. Beliau juga terpilih. Adam Adri di Hang Tuah Jaya menggantikan Samsul Iskandar lah. Sementara itu Ustaz Nur Azman di Kuala Pilah, hari itu saya jumpa beliau, di masa saya di Rembau saya jumpa beliau. Saya ucapkan tahniah dan laksanakan tanggungjawab. Dan juga YB Aminuddin di Port Dickson, Julfitri di Johor di Rembau. Sementara itu di Selangor, kalau kita tengok, Satya Prakash Nadarajan menggantikan YB Jun di Hulu Selangor. William Leong di Selayang kekal. Amiruddin Syahri Gombak, yang ni kita akan ulas sebentar lagi lah, berkenaan dengan isu ini, tentang Amiruddin bertanding di Gombak ni. Menarik. Okay. Sebelum itu saya pergi ke Roziah Ismail di Ampang. Sebelum ini kita dengar ura-ura sama ada Hans Isaac, ada yang kata Ultimate, ada yang kata Nurul Izzah. So sekarang ini sudah terjawab, Roziah Ismail akan bertanding di Ampang. Wong Chen kekal di Subang. Lee Chen Chung Petaling Jaya. Petaling Jaya sebelum ini adalah Maria Chin, daripada Bersih. Ketua cabangnya adalah Hilosian. Bila dilantik Lee Cheng Chung dekat situ, saya macam, oh, ini satu perkembangan yang sangat menarik lah. Siapa yang mengikuti parti dalaman atau politik dalaman parti PKR, kita faham kenapa saya kata dia sangat menarik. Saya tak nak ulas benda tu kat sini sebab ini dalaman. Kita teruskan. Ramanan Sungai Buloh, nampaknya nama Siva Rasa terus digugurkan. So orang-orang yang sebelum ini saya sebut sebelum ini, seperti Tian Chua, seperti Siva Rasa, Maria Chin even. Gambar Maria Chin pernah tersebar bersama dengan Azmin. Siva Rasa pun ada, Tian Chua pun ada. 3 nama ni pernah tersebar bersama dengan Azmin. Ketiga-tiga nama mereka ini telah digugurkan daripada menjadi calon dalam PRU kali ini. Saya tak tahu PRN lah. Kalau nama mereka naik PRN, naik di Dun Selangor, itu saya tak pasti. Tetapi sekarang ini ketiga-tiga nama mereka ini yang besar ini telah dijatuhkan atau diturunkan, tidak dicalonkan di dalam pilihan raya kali ini. Datuk Abdullah Sani kekal di Kapar dan Manivannan di Kuala Langat. Yang ni Kuala Langat ni kenapa menarik tuan-tuan? Sebab Kuala Langat adalah kawasan di mana saya boleh sebutlah dia pertandingan si Xavier dulu pernah bertanding di situ. Xavier pernah bertanding di Kuala Langat, meninggalkan parti, khianat last minute dan akhirnya telah digantikan oleh Manivannan. Manivannan ni sahabat kita jugalah. Sahabat kita juga, bertanding tempoh hari dalam naib presiden, tapi beliau berada bawah je daripada tempat 4 kedudukan tu, di nombor 5. Sikit saja. Alright, sikit saja. Ini di Selangor tuan-tuan. So agak menarik, agak solid dekat situ. Praba di Batu, saya baru nak ucap tahniah kepada YB Praba. Dia kekal di Batu. So Shantan Chua jatuh. Zahir menariknya berada di Wangsa Maju menggantikan Datin Paduka Tan. Datin Paduka yang mengundur diri. Datin Paduka ni juga adalah pengurusi lembaga disiplin Parti Keadilan Rakyat yang baru. Parti Datin Paduka adalah pengurusi disiplin. Terima kasih YB berkhidmat selama ini, dan terima kasih YB kerana adil dalam pengurusan kes saya. Kan adil, adil. Saya tak kata dia menyebelai saya, tapi dia adil. Dan beliau adil lah dalam pengurusan tersebut. Nik Nazmi Setiawangsa, Dr. Nur Aisyah Putrajaya, Fahmi Fazil di Lembah Pantai, Dr. Wan Azizah di Bandar Tun Razak. Sebagaimana yang digembar-gemborkan sebelum ini. Ada yang kata kau kata tak ada. Aku tak kata tak ada. Aku cuma kata tunggulah pengumuman. Dan Rafizi Ramli kembali di Pandan, di mana juga beliau adalah ketua cabang di situ. So menarik. So Perak juga menyaksikan pertandingan yang agak menarik. Sebelum saya pergi kepada Gombak yang cerita tadi kan, kalau kita tengok Siti Aisyah kembali dalam pentas politik bila beliau bertanding kali ini di Bagan Serai. Kemudian Tan Kah Heng di Gopeng.
Ustaz Nick Omar di Pasir Salak. Berkemungkinan dia tak lawan Tajuddin lah, sebab Tajuddin katanya tak diletakkan bertanding kan. So Ustaz, insyaAllah saya balik nanti. Saya tak sempat jumpa Ustaz hari ni. Sepatutnya janjinya nak jumpa hari ni di KL. Tapi sebab saya kat Sarawak kan, jadi saya tak boleh jumpa Ustaz Nick Omar. Jadi kita akan bertemu insyaAllah selepas PRU. Apa saja keputusan, lepas PRU kita akan bertemu. Semua dua tokoh ni tuan-tuan, Nick Omar dengan Husam Musa. Dia macam mana saya nak start Macam mana hari ini Amanah membuat pengumuman bahawa mereka tidak menawarkan Nick Omar bertanding dengan Amanah di kerusi Amanah. Memanglah sebab Nick Omar disebut bahkan bertanding di dalam kerusi PKR. Begitu juga Husam Musa. Nah, cerita Husam Musa ni dulu saya pernah sebut sebenarnya. Kalau siapa yang pernah ikut saya lama, saya pernah sebut tentang Husam Musa. Cuma pada masa itu saya tak berani nak bukan tak confirm, tapi saya tak boleh nak dedahkan sangat. Di mana saya kata ada kemungkinan, saya tahu dalam live tu dekat luar, Husam Musa ni akan keluar daripada Amanah dan akan menyertai Parti Keadilan Rakyat. Sama ada beliau sudah menyertai atau tidak, itu cerita lain. Tetapi maksudnya sekarang ini beliau bertanding di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat di Kelantan. Dan Amanah tidak menyerahkan beliau sebagai calon Amanah. Sebaliknya meletakkan Husam Musa, PKR meletakkan Husam Musa sebagai calon PKR. Okey. So sekejap lagi kita akan cerita dua. So ada dua cerita Husam Musa ni dengan Amanah ni, dan juga cerita cerita Amir di Gombak. Sebelum itu, Samsul Iskandar di Bagan Datuk. Cerita Bagan Datuk ni tuan-tuan, Samsul Iskandar ni dia could be one of two things lah. Ini pendapat saya lah. Number one, it could be beliau akan, kalau menang ni lawan Zahid Hamidi ni, dan beliau akan jadi nama dia could be one of the two extreme things. Kalau dia menang, dia akan diangkat lama dalam politik. Tapi kalau dia kalah, berkemungkinan ini end of his political career lah. Kan, ini memang kata really underdog lah, lawan Bagan Datuk. Kita whatever we want to say about Zahid Hamidi, dekat Bagan Datuk dia ada peranan dia. Saya pernah pergi kat situ. Saya pernah pergi kat Bagan Datuk, dia punya sokongan tu lain macam tuan-tuan. Tapi then again, I could be wrong. Kita ni manusia, kita punya kesalahan mungkin silap. Tetapi Bagan Datuk still dalam keadaan itu. Ditambah pula Samsul Iskandar ni bukan orang Perak, bukan orang Bagan Datuk. Kan, bukan orang Perak, bukan orang Bagan Datuk. Dan juga jentera Bagan Datuk, saya tak tahu bagaimana posisi mereka. Adakah mereka akan membantu Samsul Iskandar atau tidak? Itu satu lagi persoalan yang menarik. Saya nak cakap lebih-lebih Kang, saya pula kena kan. Tapi tak apalah. Kita teruskan. Chan Li Kang berada di Tanjung Malim, kekal. Now, Nurul Izzah kekal di Pematang Pauh, Fazlina Siddiq di Indo Bang Tebal. Ini sudah kita jangka, kita pun dah dapat maklumat awal. Sim Zizin di Bayan Baru, dan Muhammad Bahtiar di Balik Pulau. YB Bahtiar, tahniah, selamat kembali balik pulau. Ada masa rezeki kita akan bertemu di Kedah tuan-tuan. Okey, ini calon ayuh LTL, Dr. Muhammad Fazli Ali yang akan bertanding di Jerlun. Dr. Fazli Ali ni dia memang ikut saya daripada awal dulu. Dia antara yang paling awal ikut saya. Dia pernah pergi kelas-kelas saya, dia pergi kelas leadership saya, dia pergi kelas debate saya, dia ikut saya masa saya pergi Penang Tour Utara, dia pergi ikut saya. So masa tu dia banyak nak belajar, sebab dia baru menyertai parti pada waktu itulah, pada awal-awal tu. So dia banyak belajar tentang parti. In fact 2-3 hari lepas dia call saya, bagi tahu yang dia mungkin akan dicalonkan. Saya kata lawan lah, InsyaAllah kita cuba yang terbaik, kita lawan Dr. Fazli Ali. Dan dia juga, saya kata dia sebab berbeza dengan Samsul tadi sebab dia memang calon, pernah jadi YB, pernah menang. Fazli ni tak pernah. Ini kali pertama beliau bertanding. Di Jerlun, kemudian kali pertama menamakan diri dan terus dapat menjadi calon. Menariknya tuan-tuan, kalau sebab yang Jerlun ni kawasan siapa? Ini kawasan kawasan Mukris. Bayangkan kalau Mukris kalah dekat situ dengan Fazli Ali. Fazil. Fazil Ali. Fazil, kalau kau menang kat situ Zil, aku cakap
Kalau kau menang kat situ, macam mana aku nak cakap? Aku bagi kau aku tumbang seekor kambing lah ya. Aku serius aku cakap. Ini memang aku macam mana nak kata? Memang aku punya nazar lah kata. Aku bagi sedekah kambing tu lah. Aku sedekah, kalau menang aku sedekah. Kalau kau menang, aku yang sedekah je. Sebab ini kawan-kawan. Kita kita ni kawan-kawan kita kata. Fazil Ali, Muhammad Fazil Ali nama dia. So kita ni kawan-kawan. Kalau kau berjaya, aku insya-Allah aku menazar untuk nak menumbangkan seekor kambing lah. Kita kata untuk orang kata apa, meraihkan kemenangan kau. Tapi kalau kau tak menang pun, bagi aku that's okay. Just try your best, cuba yang terbaik. Ilmu-ilmu sedikit yang aku turunkan pada kau dulu, gunakanlah sebaik-baiknya. InsyaAllah ini pesanan daripada seorang kawan, dan aku gembira. Aku tumpang gembira sebagai seorang kawan. Aku tumpang gembira bila mana engkau terpilih sebagai calon di Kedah kali ini, insyaAllah. Dan buatlah yang terbaik, insyaAllah. Pikul tanggungjawab, dan kalau menang, insyaAllah pikul tanggungjawab tu. Kemudian YB Nurin, ingat okay. YB Nurin Aina di Merbuk, Dr. Taufik Johari, anak Datuk Johari di Sungai Petani. Karupaya kekal di Padang Serai. Saifuddin Nasution, Datuk Saifuddin Nasution kekal di Bandar Baru Kulim. Di Perlis kalau kita tengok, Nur Amin Ahmad kekal di Kanga. Di Kelantan, Husam Musa di Pasir Mas. Okay. Dikala sebenarnya Husam Musa ni dah mula disisihkan oleh amanah lama dah. Ini amanah tak boleh nafikan. Minta maaf kalau nak amanah nak nafikan, silakan. Kalau nak nafikan, silakan. Antaranya adalah pada waktu itu berkemungkinan, ni awal dululah, di mana masa itu pertemuan nak terima atuk tak nak terima atuk. Dan Husam ni antara orang yang tak nak terima atuk. So suara beliau adalah suara minoriti, dan ada di antara yang tak nak terima atuk ni telah keluar, ada menyertai PKR dan sebagainya. Ada beberapa seperti mana yang kita tahulah, YB daripada amanah yang melompat kepada PKR. So Husam Musa pada masa itu, saya tak nak cerita internal sangat lah, saya cerita secara umum saja. Ada konflik berlaku, so dia bawa save Kelantan tapi tidak mendapat sambutan. So akhirnya desas-desus tu semakin kuat untuk dia nak berada di atas platform keadilan. Dan bila amanah mengatakan mereka tidak menyenaraikan Husam Musa sebagai salah satu calon, maka Husam Musa dicalonkan di dalam PKR. Now I could be wrong why, tetapi kalau sekiranya ada tempat untuk dia, kenapa amanah tidak menyenaraikan? Itu saja. Kenapa perlu keadilan yang menyenaraikan beliau sebagai calon? Okey, Datuk Supardi Tanah Merah. Datuk Supardi ni antaranya pernah datang live saya dulu, datang dinner saya dulu, pernah beli table dengan saya. Tahniah Datuk Supardi di Tanah Merah. Beliau juga merupakan mantan pengurusi MPN Negeri Kelantan. Thank you. Tahniah. Terengganu ni, to be honest, saya tak kenal sangat siapa dia orang ni kan. Tapi tak apalah, saya sebut Muhammad Ngah Setio alias Ismail Hulu Terengganu, Dr. Muhammad Johari Dungun, Hasuni Kemaman. Okey, di Pahang, saya nak cerita yang kekal antaranya YB Fuzah Saleh kekal di Kuantan. Zuraidi akan lawan Indra di Indra Mahkota, berkemungkinan dia lawan dengan pengkhianat. Pekan Naim Zainal Abidin. Kemudian yang menarik sebenarnya, ni nak cerita Dr. Hassan Basri. Saya terkejut sebenarnya. Ni Dr. Hassan, minta maaf kalau siapa boleh sampaikan pada Dr. Hassan Basri ni lah. Ni calon baru, Dr. Hassan Basri diletakkan di Jerantut. Dr. Hassan Basri ni kawan lama saya masa di UK. Ni kawan lama saya masa di UK. Last saya jumpa dia was in 1999 or year 2000 macam tu. Itulah saya jumpa, lebih kurang 22 tahun yang lalu. Lepas tu kami lost contact. Saya lost contact dengan dia. Saya teringat-ingat lah dengan dia. Seorang yang baik, seorang yang berilmu. Saya banyak belajar daripada dia. Tiba-tiba bila dia announce 2-3 hari lepas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak lihat pun video tu, saya dengar je kawan saya buka. Bila dia sebut Hassan Basri, saya macam lah nama kawan aku Hassan Basri ni kan. Kemudian saya tengoklah muka dia dalam gambar tu, ya betul, macam Dr. Hassan Basri. Bukan kot, saya kata kan, tantah bukan Dr. Hassan Basri ni. Sebab masa 22 tahun lepas, muka dia muda lah kan. 22 tahun kemudian dah tua lah, biasalah kan. So kata takkan ni Dr. Hassan Basri, kawan saya dekat UK dulu kan. Tak apalah, ni sama, memang kita sama-sama travel, sama-sama, memang kita kenal.
So bila saya baca dia punya biodata, saya kata ni memang Dr. Hasan Basri tu. Saya tak sangka lah kita berada dalam platform yang sama di dalam Parti Keadilan after a while, dan insya-Allah ada rezeki saya nak jumpa dengan doktor nantilah saya panggil dia ustaz, Dr. Ustaz lah. Kan? InsyaAllah ada rezeki kita bertemu, insyaAllah ada rezeki kita bertemu, dan saya mendoakan doktor berjaya juga dan yang lain-lain tu pun berjaya. Okay, kita cerita tentang sekarang ni di Johor pula, di Gombak sekarang ini Azmin lawan dengan Amiruddin. Bukan Aminuddin, Amiruddin. Now, bila dia lawan Amiruddin, tuan-tuan, yang menariknya, kita ketahui, ini cerita sejarah dulu. Jangan marah aku pula, ini sejarah je. Manusia berubah. Itu saya bagi disclaimer dulu. Pada pemilihan parti 2018, kita tahu, kebanyakan yang ikut politik ni tahu bahawa Amir adalah pengikut kuat Azmin. Okay, kita mula dengan premis itu dahulu. Amiruddin adalah pengikut kuat Azmin. Malah pelantikan Amiruddin menjadi menteri besar pada waktu itu pun atas ihsan daripada Azmin Ali. Azmin Ali lah yang mencadangkan nama Amir untuk bertanding mendapat menjadi menteri besar pada waktu itu di negeri Selangor. So bila dia jadi menteri besar pada waktu itu, kan, dia jadi menteri, tuan-tuan, tolonglah tap love kan. Share juga kat bawah ni. Takkanlah saya cakap seorang-seorang ni, tak ada orang nak share love dengan saya. Kesian saya. Alright. Okay, tuan-tuan. Alright. So balik pada cerita tadi. So kita tahu mereka bersama. Malah ada satu video di mana Amir mengatakan, Rafizi ke Azmin? Of course lah Azmin. Dia kata macam tu. Dia pada waktu itu. Now, tuan-tuan, menariknya, masih lagi ada desas-desus mengatakan lepas Azmin melompat itu, Amir ini sebenarnya adalah orang Azmin. Ini desas-desus orang Azmin, masih lagi orang Azmin. Dia kata, malah ada yang kata dia masih lagi berhubung dengan Azmin, masih lagi berkomunikasi dengan Azmin, dia masih lagi kartel yang mana feeding kepada Azmin dan sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan sampai ke peringkat bahawa sebenarnya Selangor ini di bawah Azmin sebenarnya. Sebab apa? Amir ni hanya sekadar puppet. Tetapi hari ini pertembungan Amir dan juga Azmin ini membuktikan bahawa telah putus. Telah ada mufarakah di antara Amir dan juga Azmin. Bila mana Amiruddin setuju untuk nak menentang Azmin di Gombak, menunjukkan bahawa sebenarnya hubungan di antara Amir dan Azmin dah lama putus, tuan-tuan. Ini dah menunjukkan lah. Dia umpama kalau kita kata, kalau benar bagai dikata, papan di Jawa hamba dirikan. Ini umpama Amir punya pantun lah. Dan kalau benar bagai dikata, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Nak suruh saya lawan Azmin dekat Gombak, saya akan turun dan saya akan lawan Azmin di Gombak. Menarik, tuan-tuan. Sayangnya saya tak boleh nak tengok Amir punya speech nanti. Kalau ada Amir, saya nak cerita lah. Saya panggil dia Amir sebab saya kenal dia sebelum dia jadi datuk lagi. Dia kata, Mir, kalaulah aku boleh hadir kat situ, Mir, aku sanggup naik atas pentas tu, Mir, untuk berceramah bagi pihak kau, Mir, untuk memastikan kau menang lawan pengkhianat itu. Ni macam ni, tuan-tuan. Azmin, dia kata apa? Kalau anak jantan, dia kata, mari turun kita lawan di Gombak. Anwar, dia buat macam ni je. Apa barang nak pergi lawan dengan kau kat Gombak? Ni aku hantar budak aku je, Amir. Anwar hantar Amir je dekat Gombak. Nah, lawan kau, Amir. Kalau Amir kau tak mampu nak kalahkan, tak payah sembang nak lawan dengan Anwar Ibrahim. Itu je lah. Itu je pepatah dia. Kan itu je cerita dia. Pahlawan ni, tuan-tuan, dia buat apa nak lawan tempat yang senang? Bukan kita nak kata orang kata sure win lah. Kita bukan Tuhan. Kalah menang itu Tuhan tentukan. But statistically, secara statistiknya, tempat itu, Gombak itu adalah tempat apa? Terima kasih. Adalah tempat apa? Tempat kubu kuat Parti Keadilan Rakyat. Statistiknya, Amir adalah ketua cabang di situ. Lawan Farhash, kalah Farhash, dia menang di Gombak.
Menang tuan-tuan. Melengkup pada masa itu Farhash, dengan kenakan oleh Amir. Maksudnya sokongan dia tu sangat kuat. Dia juga adalah menteri besar penyelaras. Dia penyelaras ya? Saya tak sure. Tapi dia menteri besar lah. Dia tak bukan penyelaras. Dia menteri besar merangkap ketua cabang di situ. So kalau di ketua cabang di situ dengan kekuatan yang dia ada, bukanlah kata mustahil. Itu kita melangkaui Tuhan pula. Terima kasih Abu. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya di sini kita dapat lihat kekuatan ada. Saya baru-baru ni saya pergi area Gombak lah. Saya pergi area Gombak. Saya tengok Azmin dia letak lah poster kiri kanan. Ada orang ambil gambar. Dia kata, meluat aku tengok ni. Meluat aku tengok gambar si Azmin ni, dia kata. Dia buat program, orang pun tak datang tuan-tuan. Saya sarankan Amiruddin buat program, insya-Allah di Gombak, bagi gegar itu Azmin. Dan kita pastikan bahawa pengkhianat ini kalah oleh anak didiknya sendiri. Ini senjata makan kuat. Anak murid sudah pun mengalahkan gurunya. Tuan-tuan, jangan salahkan Amir. Jangan sekali-kali salahkan Amir. Sebab apa? Ya, betul dia dilatih. Betul dia bersama dengan Azmin dahulu. Tetapi sekarang ini anak murid dia sudah jadi guru. This is where the student has become the master. Dan dia akan tunjukkan kuasa lawan, tetap lawan. Amir kekal. Amir kekal bersama dengan kita. Amir percaya kepada perjuangan kita. Dan Amir akan memastikan bahawa pengkhianat ini akan terus tumbang dan kalah. Saya puas hati sebenarnya dengan calon-calon yang dikemukakan malam ini. Kita sign 3 dokumen antara lain. Esok pengisytiharan harta. Untuk Sabah Sarawak belum lagi ya. Sabah Sarawak is going to be next week. Berkemungkinan 1 hari bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Jelajah Pakatan Harapan akan berada di Kuching dan Miri. Saya akan berada di Miri. So pada waktu itu macam kalau kita tengok 3 dokumen itu, antara lainnya adalah tentang dia bond. Maksudnya dia sign kalau sekiranya dia tak sign, dia sign dan dia khianat, dia kena bayar certain amount. I think lah, tak tahulah kali ni dia akan buat berapa jumlah, saya tak tahu. Tetapi kenapa pasal tak tadi dia suruh tunjuk tu? Kenapa suruh tunjuk tuan-tuan? Rupa-rupanya Azmin dulu tak sign the bond tu. Sebab tu Zuraidah yang kena saman. Azmin tak sign bond tu. Sebab itu Zuraidah je kena saman. Tak apalah. Kan? Tetapi poinnya dekat sini tuan-tuan. Kita nak bagi komitmen, keyakinan kepada rakyat. Tadi yang tengok live view tadi tu pun 27,000. Dekat Padang tu ada 3,000. Lebih kurang 30,000 tengok video. Tak tahulah yang akan datang esok lusa tulat tu yang tengok tu tak kira lagi. Malam ini video saya YouTube ni saja, TikTok ada 1,000. Saya punya YouTube, Facebook pun dah nak 7,000 dah. Maksudnya orang dah mula berminat dengan politik. Memang ada orang kata tak nampak lemau lah politik kita ni, tak nampak orang pergi ceramah ramai lah memanglah kalau kau tengok ceramah-ceramah biasa memanglah nampak tak lemau, tak ramai. Tetapi sebab sekarang ni kita dah ada handphone ni tuan-tuan. Kita dah ada handphone ni, semua dah orang mula tengok kat social media, nak keluar tu payah sikit. Kan? Bukan macam zaman dulu sanggup kejar kalau ceramah walaupun daripada KL sanggup turun kat Johor, sanggup turun kat Kedah semata-mata nak tengok ceramah. Tapi sekarang ni dah tak payah dah dekat social media. Saya dekat Sarawak ni pun tuan-tuan boleh tengok, boleh tonton dah. Poinnya adalah sekarang ini kita nak bagi tahu perubahan rakyat itu betul-betul dan benar-benar drastik. Sangat drastik tuan-tuan. Mood rakyat tu kita dah nampak dah perubahan yang amat besar. Tak kisahlah melawan macam nak tulis apa pun dekat komen, lawanlah, tulislah. Dan apa yang nak tulislah. Kita tak kisahlah. Sebab apa? Apa sahaja yang dia kata sekarang ini, akhirnya akan makan diri dia orang. Itu isu dia sekarang. Isunya apa saja yang mereka kata, dia balik pada diri dia. Apa saja dia kata, dia balik pada diri dia. Contoh, bila dia sebut ICET dulu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang memperjuangkan ICET tu, yang ICARD tu, orang yang memperjuangkan ICET tu, sekarang ini dalam kerajaan BN tau. Termasuklah Mahathir, termasuklah Muhyiddin Yassin. Dalam kerajaan Mufakat Nasional, dalam kerajaan Perikatan Nasional, dalam kerajaan UMNO yang ada sekarang ini. Itu yang peliknya tu, kau orang bising-bising tu, apa hal kerajaan korang yang setuju sekarang ini? Tapi poinnya tuan-tuan, kita berada di dalam suasana di mana kita mempunyai peluang yang amat besar
untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Percayalah. Percayalah. Now, the only way sekarang ini, ketakutan yang paling besar yang kita risau lah, bukan ketakutan, kerisauan kita adalah oligarki, apa benda gaki kita call it is, oligarki pemendanya, oligarki yang sekarang ini tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Oligarki ini terdiri daripada bukan orang politik. Mereka ini adalah penguasa-penguasa ekonomi yang mana mahu mengekalkan kekayaan mereka. Mereka tidak mahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dia mudah je tuan-tuan. Kita nak menang ke nak kalah? Kan? Kita ni tak ada menang duit daripada duit toke-toke balak apa semua, duit toke-toke orang kaya-kaya tak ada tuan-tuan. So oligarki ni akan memastikan calon-calon mereka menang daripada UMNO, daripada Perikatan Nasional itu menang. Mereka akan pastikan itu berlaku. So, bagaimana caranya? Dia akan pump in duit. Duit kita ada, bukan kata tak ada langsung, ada. Tetapi cukuplah sedikit yang ada. Saya dekat Petrajaya, saya bertanding ke? Tak, saya tak bertanding. Nama saya tak di-announce. Bukan nama saya tak announce, sorry. Saya tidak meletakkan calon, saya tidak menamakan diri saya sebagai, saya tak isi pun borang calon. Saya tidak mengisi pun borang calon. Saya letak nama orang lain sebagai calon, Saudara Sofian Julahi sebagai calon. Beliau calon atau tidak, itu kita tunggulah pengumuman. Sebab itu saya tak umum dulu, sebab saya tunggu. Siapakah beliau, bagaimana si bin, itu semua saya tak umum dulu. Sebab saya tunggu keputusan lah, saya tunggu pengumuman. Kan nanti kata saya melangkaui parti pula. Jadi saya tunggu. Kan? Jadi kalau sekiranya tuan-tuan ingin membantu, katalah ada ihsan daripada segi wang ringgit ataupun tenaga ataupun idea ni kita tengoklah. Bolehlah tuan-tuan menghubungi admin saya 017-264-0913, 017-264-0913. Itu admin saya. WhatsApp saja Syed Puan, dia ni Puan lah, Puan, saya nak membantu untuk PRU kali ini, untuk kawasan Iswardi di Petrajaya. Ini saya open untuk Petrajaya je lah. Kawasan lain saya tak dapat nak tolong lah. Kawasan lain pergi tolong tempat mereka. Di Petrajaya, bantuan macam mana? Kalau anda duduk di Kuching, saya nak jadi pacar. Alhamdulillah pacar kami sekarang ini ramai, tapi kita perlu lagi ramai. Saya nak bagi bantuan idea, saya nak bagi bantuan keuangan, saya nak bagi bantuan barang-barang, saya nak bagi bantuan kata-kata semangat. Bagilah. Saya ni tuan-tuan sebenarnya, orang Sarawak kata dah sempe dah. Sempe ni macam dah orang kata apa, dah lunyai dah ni, kan? Mata pun dah tak boleh buka ni, tengok. Berdenyut je kepala saya ni, nyut. Tapi esok saya akan ke Miri. Latihan pacar 3 kali sehari. Teruk betul lah kau David kan. Ni David punya kerja, David He ni. Dia bantai aku 3 kali kena buat latihan pacar. Tapi tak apa. Ini pengorbanan kita tuan-tuan. Pagi saya ada latihan, tengah hari. Esok start pukul 4 dengan pukul 8 malam. Lusa pukul 10, pukul 2 dengan pukul 8 malam. Tulat pun pukul 10, pukul 2, pukul 8 malam. 3 kali. Saya kena train lebih kurang 300 ke 500 orang pacar hanya untuk di Miri. Tapi tak apa. Itu pengorbanan yang sedikit yang kita boleh bantu rakan-rakan kita. Kan? Dan saya pernah bantu dulu pun Dr. Tio ni. Miri ni bukannya kali pertama pun saya bantu kan. Tak apa tuan-tuan. Yang penting usaha kita ni dapat membantu, meringankan kerja dia, memudahkan urusan dia dan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Itu je. That's it. Sebelum saya menutup mata, biarlah saya cita-cita saya personally lah, kita pun sama-sama lah nak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara ini dalam total, dalam jumlah, dalam bentuk yang sebenar-benarnya, dalam bentuk yang sebenar-benarnya, dalam majoriti yang sebenar-benarnya, tanpa gangguan lagi dah. Tak ada gangguan atuk lagi, tak ada gangguan UMNO lagi, tak ada gangguan Bersatu, tak ada gangguan lagi dah. Biar dia menjaga negara ini selama 5 tahun, menjadikan negara ini lebih baik. Biar dia buktikan bahawa dia boleh, sebagaimana dia cakap selama ini. Dan bagi saya, kalau dia tak diangkat jadi Perdana Menteri, bagi saya dia bukan salah PKR, tuan-tuan. Akhirnya kalau dia tak diangkat jadi Perdana Menteri, yang salahnya kita sebagai rakyat ni salah. Kalau kalahnya Pakatan Harapan kerana tak turun kita mengundi, yang salahnya kita. Tuan-tuan,
5 tahun sekali. Ini masa kita nak buat perubahan pada sejarah. Ni, pilihan raya kali ini akan dicatatkan di dalam sejarah, tuan-tuan. Pilihan raya kali ini akan tercatat dalam sejarah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan nak berada dalam sejarah tersebut? Di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bercerita sebagaimana kami bercerita tentang 1998 dahulu. Sebagaimana kami bercerita tentang 2008 dahulu. Ini masanya tuan-tuan dan puan-puan kena nak bercerita tentang sejarah kita, di mana kita akan menelusuri perubahan di dalam negara kita. Ini masanya, tuan-tuan. Kita tak minta banyak sebenarnya. Tak minta tuan-tuan turun ke lapangan membantu. Tak perlu. Yang penting paling kurang, tuan-tuan, share, like, subscribe. Itu paling kurang. Turun mengundi. Paksa saudara mara kita turun mengundi. Adik-beradik kita, girlfriend, bekas boyfriend kita, bekas janda, bekas duda kita, turun mengundi. Paksa dia. Turun mengundi. The only reason kenapa Pakatan Harapan akan kalah kali ini, bila orang tak turun mengundi. Itu je. Gelombang itu sudah ada, tuan-tuan. Tetapi kalau riak itu sudah ada. Tapi kalau riak itu tidak diiringi dengan riak-riak yang lain, dia tidak akan jadi gelombang yang boleh menghancurkan kerajaan yang korup, kerajaan yang rasuah. Akhirnya terpulang kepada tangan kita sendiri. Kita yang menentukan hala tuju kita, insya-Allah. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Itu dia tadi pengumuman. Esok keluarlah berita. Hari ini pun dah keluar berita dah. Harap tuan-tuan dan puan-puan teruslah bersama dengan kita membantu. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi di Miri esok. Kalau siapa yang jadi pacar, terus ke pusat komuniti di Miri. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.